Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Surah At-Taubah ayat yang ke-20. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta benda dan tubuh badan mereka, maka mereka mendapat darjat yang besar di sisi Allah dan mereka adalah orang-orang yang berjaya. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis, pada pengurusi masjid Tuan Haji Osman Rani, yang berhormat barisan kepimpinan masjid, yakni para pegawai takbir masjid, ahli-ahli jawatankuasa takbir masjid, barisan kepimpinan masyarakat khusus di Lubuk Merbau dan lubuk-lubuk yang serta dengannya, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya minta maaf lah sebab saya ingatkan story ceramah. Dia saya duduk tu kat meja, rupanya ada selawat, ada ucapan, ada hadiah, ada anugerah. Tapi saya tengok tuan-tuan ni cool lah. Patut orang dapat hadiah tu takbir lah sekali. Tepuk tangan pun tak lalah. Ini lesu. Saya pelik lah orang kita. Macam mana kita nak biaya orang Melayu tu? Duk bergaduh tak habis kan? Orang dapat ni dia begitu. Cara lain tak dapat, dia seorang dapat. Tementang siap usaha, kroni pengurusi. Dia haibah, majlis tak ada haibah, tak ada semangat. Betul, dalam bab agama ni itulah kelemahan kita. Hijrah sambut dah. Kalau nak sama dah hari merdeka, hari Ahad ni, hari penyatuan hari Malaysia, samalah hijrah kita pun. Kalau nak dibezakan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah kita ni hanya sekadar mungkin nama ataupun tatapan bibir, lisan. Kalau kita lihat ta'rif hijrah itu sendiri, kita sebut ni maghrib ni dah masuk 4 kan, tapi kita keliru lagi sama ada 3 atau 4. Sebab Orientalis berjaya set kita punya minda mula tarikh baru pada 12 jam 12 baru tarikh baru. Tapi sebenarnya Hijri mengajar kita bahawasanya azan maghrib dia masuk tarikh baru. Sebab kita ni keliru, termasuk yang cakap bersama, saya memang muhasabah. Dan masih ramai lagi yang tidak setahu susun bulan Ramadan bulan ke berapa, bulan Syawal bulan ke berapa, bulan Safar bulan ke berapa. Ramai tak tahu. Tak percaya, cuba test kat sekolah. Nasib baiklah Rehan pemain lagu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau tidak sampai ke mampus tak tahu. Bulan Zulhijjah bulan yang ke berapa tak tahu.
Sebab itu bila Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal 'ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Orang Yahudi, orang Nasrani, kata Allah, dia takkan duduk diam sehingga kan orang-orang Islam ni, siapa pesan ni? Allah pesan. Ini formula, ini kaedah dua golongan yang jahat ni. Saya berani cakap jahat. Satu yang ada dekat Israel, satu ada dekat Malaysia juga ramai. Asal nama Yahudi dan Nasrani, terjemah dalam bahasa kita omongnya apa? Orang tak punya Nasrani, tapi nak lembut, nak jaga hati, sebut Nasrani. Selagi dia pemegang kuat kepada agama Yahudi dan Nasrani, Allah sebut dalam Quran, jangan jadi bodoh. Dia orang sesekali lan kalau siapa ada baca Arab sini, lan lil mu'abbad, lan untuk selama-lamanya. Dia orang takkan restu hidup orang Islam dengan syarat hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu, kata Allah mukhatab dengan Nabi SAW, tapi sampai dari semua, sehingga kamu, hai Muhammad, ikut cara hidup mereka, baru dia akan bersama dengan kita, baru dia akan support kita. Kalau saya kita kuat dengan agama, dengan Islam, dengan syariat dia orang takkan bersama dengan kita. Percayalah sampai akhirat. Yakinlah ini kata Allah. Apa dia benar kita ikut, cara dia buat kita sokong support, okey, kita boleh mendapat kebaikan dengan dia orang. Ini asas. Jangan lawan ayat Quran. Tuan-tuan buka lah ayat ni, semua cakap sama je. Lan tarda, dia orang tak boleh tidur, dia orang tak boleh duduk diam, dia orang takkan redha selama-lamanya kepada kamu ya Muhammad, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut cara mereka. Sebab tu kalau kita buat sebat baru-baru ni, 6 rotan cara hak lembut, orang Melayu jadi bengis. Sorry, minta maaf, saya tersebut benda tu. Kalau sebab cara dia orang sampai lebam, sampai mati pucuk laki orang, tuan-tuan tak kena sebab, saya pun belum kenal lagi. Tapi saya berceramah dalam penjara, unit kawalan penjara kata kat saya, Ustaz, kalau satu rotan mati barang kita, Ustaz. Bila seorang lelaki curi susu tepung dalam supermarket, kena penjara, kena rotan 2 rotan dan denda 3,000, tak boleh banyak 3,000, 5 bulan penjara dan 2 rotan, mati pucuk lelaki tu. Ni bukan pucuk merebah pula, ni pucuk original. Tapi Islam ajar bukan macam tu. Maka dia orang sonok sebab bila dah lama dah sebati dah jiwa kita sejak merdeka dulu, kita rasa pelik. Tuan-tuan, saya cakap nama Allah. Jangan tuan-tuan pandang saya orang kat saya, Ustaz dia lain macam ceramah, selalunya aku suka ganas pula ceramahnya. Saya nak bagi tahu ini hijrah. Saya akan baca hadis dan ayat. Surah Al-Mumtahanah yang berkaitan dengan hadis Ibn Hibban, yang mana orang perempuan datang hijrah kat Nabi, Nabi bagi syarat melalui ayat ke-12 dalam surah Al-Mumtahanah. Sama tak dengan hijrah kita? Sebab tu kita happy go lucky.
Nak jadi apa berjadilah. Orang nak hina korban sembelih lembu ni macam satu penganiayaan binatang, kita relax. Sebab apa? Asal jangan kacau kita sudah. Lu berapa aman. Ni senyap memang, kenapa ni marah ke? Relax lah bro. Bro pula tuan-tuan. Hatta tattabi'a millatahum. Ada ustaz berani makan bihun pakai gerpu, pegang dengan tangan kiri, masuk dalam mulut tangan kiri. Ada ustaz berjanggut, dai tinted, lebam, semayang tahajud rajin, tapi bengong makan gerpu dah, makan bihun dengan gerpu, pegang dengan tangan kiri. Allah haramkan, Nabi haramkan. Dah ada hadis Nabi kata orang yang makan tangan kiri itu syaitan. Sampai sahabat Nabi lumpuh kedua-dua tangan sebab tak ikut cakap Nabi. Sebab dia tak pernah makan dengan kanan sejak kecil tangan kiri. Dia kata la astati', aku tak boleh ya Rasulullah, aku makan sejak kecil dengan kiri. Besok Allah lumpuhkan kedua-dua tangan dia. Walan tarda anka al-yahud walan nasara. Orang cipta western food, cara makan barat. Kanan pegang pisau, kiri pegang garpu. Jarang aku jumpa orang tikam ayam bubuh dengan pisau dalam mulut. Nak mampu orang yang right handed. Orang yang tangan kanannya saya ni kan, mesti pisau tangan kanan. Tangan boleh tekan benda berat, kiri tak boleh. Kalau orang left handed tak apa. Kebanyakan dia orang tangan kiri jangan jumpa. Kita potong ayam tangan kanan, garpu tangan kiri, kita tikam, termasuk Imam dan Bilal sekali. Bodoh. Bukan Bilal sini yang saya pun hajab saya kata aku, tidak. Apa salahnya potong, tukar pisau, ambil pegang garpu dengan kanan, sama. Saya boleh buat, okey je. No reason nak makan makanan, nak suap dalam mulut, no reason kanan tak boleh buat. Tak ada alasan. Lepas tu saya ulang balik, maka Nabi kata dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sesekali suka dengan kau wahai Muhammad sehingga kamu ikut cara mereka. Allah tak kata hatta tadkhula. Allah tak kata hingga kamu memeluk agama mereka. Dah. Depa tak bagi dah apa. Tapi cara hidup kita mesti ikut dia orang, barulah mereka akan aman damai dalam mereka tidur. Lalu Allah sebut lagi, qul, Muhammad, katakanlah kepada hamba-Ku dan umatmu, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah sahajalah yang sebenar-benar petunjuk. Quran sahajalah, Islam sahajalah sebenar-benar petunjuk. Lalu Allah pesan kat Muhammad, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilm. Kalau engkau Muhammad berani ikut dia orang selepas datang petunjuk dekat kamu dan ilmu pengetahuan tentang aku dan Islam, agama aku, ma laka minallahi min waliyin. Lepas ni tak ada lagi siapa boleh bantu engkau ya Rasulullah. Allah pesan dekat Nabi. Quran sampai sekarang makna bermaksud pesan dekat umat Nabi. Tuan-tuan, lepas tu bila Allah kata dalam surah Taubah, siapa ada smartphone boleh buka surah Taubah ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang, berjihad di jalan Allah dengan duit ringgit dia orang dan tubuh badan dia orang, bagi mereka darjat yang cukup besar di sisi Allah.
Mereka adalah orang-orang yang berjaya. Hijrah tak ada iman, dia tetap tak boleh berubah. Percayalah. Saya ulang balik, hijrah tidak boleh dipraktikkan kalau tidak ada iman dalam jiwa dia. Hang sambutlah perhabis bajet macam mana, berlarak satu padang Putrajaya tu sama juga perangai dia. Tak boleh cuba tengok depan. Yang tak semayang tetap tak semayang. Yang syariat tubuh badan tak jaga tetap tak jaga. Sebab apa? Sebab disambut. Sebab dalam peristiwa Maulud Nabi, ulama-ulama hukama kata manidda'a hubban Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bighairi tiba'in fahuwa kadzabun. Sesiapa yang mendakwa yang dia cinta Nabi tapi tak ikut Nabi pun, dia pembohong besar. Betul lewat apa tuan? Hijrah sambut Maulud Nabi bulan sebelah ni adalah paksinya, iaitu iman ada ke tidak. Islam kita sampai ke sunat tu dah Islam lah. Betapa ramai orang kita jadi macam tu sebab dia tak nampak Islam itu sebagai jalan hidup. Islam itu bukan sekadar agama anutan, tetapi way of life. Bila sebut way of life, cuba tengok. Ini contoh saya bagi. Ni, saya pelik kat kenapa kosong ni. Dia ke depan tadi. Ni, melopong tengah ni. Macam ada jin pula grup situ. Mama, masuk. Di belakang lagi. Dalam ada aircon. Mama masuk ke depan. Siang makcik-makcik tu. Tersepit di tengah tu. Apa saya sebut, saya lupa dah. Apa? Betul kan, saya mungkin tak sebut terlintas, tapi tengok lopong terlupa pula. Contoh yang paling mudah, subhanallah la haula. Tak apalah, kalau saya ingat sebut. Alhamdulillah. Ini pun betul. Bila surah Al-Kahfi kata wazkur rabbaka idza nasita, ingat Tuhan kamu kalau kamu lupa. Ni yang ambil perkasa PSR ni adik, SPM apa SPA apa nama tu, apa penatang nama pelik-pelik sekarang ni, berubah lah dia punya tajuk perkasa ni. Aku nak serabut aku tengok. PT teri lah, PT matang apa semua PT kau tak parik maksud dia. Main tukar orang, tukar nak serabut cikgu mengajar lah. Dengar ibu semua orang tidur betul tak? Sini bercakap Kedah tak? Utara. Apa nama ni? Ada Dr. Juraj Dr. Juraj saya akan nak tanya tentang siapa Juraj sebenarnya. Bukan Juraj ni. Tapi nama tu mak bapak ambil tu ada sebab. Orang mengaji agama je buat nama Juraj ni. Kalau tak agama dia bagi buat jeriji. Jeriji tu nak tampak pagar. Juraj, Masya Allah. Juraj ni kena fitnah. Sebab mak dia marah ke dia. Kalau ingat sebut ya Allah. Semua tidur. Makhluk yang dilaknat namanya iblis, syaitan. Masa nak tidur, jarang orang pakai songkok. Kalau wali Allah sebesar mana pun dia tinggalkan bawah songkok dia macam ni lah. Saya pun dah nampak berumur dah, rambut pun tak pada. Dan pergi Mekah buat ni pun cukup 2 kali. Buang semua, nak pergi cukup dulu, buting dulu, nak lepas haji tu, tahlul tu, cukup lagi. Pakai tak naik ada ni. Okey, kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, dia kata, "Idza nama ahadukum," bila seseorang itu tidur, syaitan akan
aqidu ala qafiyati ra'si ahadikum bi thalathati uqadin. Asyarah. Ada azan ke? Tak ada. Bila kita tidur, tengok. Saya kata Islam is our way of life. Allahu Akbar. Kalau semua pakat jadi Islam, kata Allah tak ada masalah, kita ada masalah umat. Tak bergaduhnya. Nampak tak? Syaitan ikat 3 ikatan, baik perempuan, baik lelaki, baik maknya, baik puak-puak gay, semua. Au, syaitan tak ikat. Dan 3 ikatan. Lalu syaitan kata apa? Tidurlah malam itu panjang. Semacam mana Islam ni ngajar? Ada solution. Setiap problem ada solution dia, ada jalan penyelesaian dia. Lalu Nabi kata, macam mana nak buang ikatan? Kamu dah tidur, diikat kepala kamu dengan 3 ikatan ni. Macam mana nak buang? Nabi kata, idza istayqadha hamidallah. Bila dia bangkit tidur, dia kata apa? Alhamdulillah. Maka terungkailah 1 ikatan. Tinggal berapa? 2. Lepas tu fatawadda'a, dia pergi bilik ayak, dia pergi ambil ayak semayang, terungkai 1 ikatan lagi. Tinggal berapa? 1. Fasallal fajra, dia salat subuh 2 rakaat, maka terungkailah semua ikatan. Lalu Nabi janji di sini, fa asbaha tayyiban nafsi, maka berpagilah ia dengan wajah dan jiwanya yang ceria. Nampak tak? Maksud Islam, ibu-ibu, ambil Islam ni, ambil pendekatan way of life ni daripada tidur sampai ke lubang kangkang. Apa tu? Azan kat mana ni? Masjid. Okey. Bukan tu handphone tu. Sedap semacam je. Azan kat kampung kan biasa kan, jarang macam tu azannya. Bunyi lagi. Siapa punya tu? Mati kan? Bukan saya tak suka azan, yang selalu setan ustaz ni tak suka azan. Dan majlis tu kita tak payahlah, slow jap. Kan kena berhenti pula. Bila dah azan, ceramah tak dipanjang lah. Ya, Tok Guru saya tak suka bila dah azan sama 5-6 minit berhenti mayang. Kan? Makin kuat. Tak pandai tak apa. Tak pandai tak apa. Ada orang tak pandai kan. Bukan dia tak nak. Aku bersama juga kan. Kelang kelibut tadi tu buka cari keluar lagu pula dah kan. Apa dia lupa dah lah benda ni. Tadi kan. Maksud dia hatta sampai peringkat Islam ni jaga kita ni, Islam ni sampai ke lubang kemaluan. Kan? Pasal tak? Nak beritahu apa? Islam dan bukan Islam wajib ada different. Wajib. Kalau makan Yahudi, Nasara dan Majusi guna tangan kiri, orang Islam wajib makan tangan kanan. Bagi ada tangan lah. Sampaikan misai yang tebal sangat Nabi larang. Geng-geng misai ni. Nampak? Tebal maksud macam tebal macam ayah anda tak boleh jaga. Maksud tebal apa? Jangan sampai tutup bibir. Itu Majusi. Nabi kata, guntingkanlah. Ni misai sampai ke bibir. Kalau minum ayak berkongsi dengan bini ni, konon-konon romantik ikut belah otak dia. Laki minum dulu. Wih, tak apa tu. Jangan teruk sangat gelak. Dah lah badan besar. Semangat dia, Masya Allah. Rajin juga Tuhan bagi ke dia macam ni kan. Tapi rajin sambut aku daripada sana. Pergi bila ayak aku ikut. Bagus sungguh. Jadi bodyguard lah.
Mana tahu kena datang jadi menteri. Semua dah boleh sekarang dah. Semua nak jadi menteri. Apa lupa dah. Air masuk dalam misal ni. Bayangkan misal suami panjang. Masuk air ni, air pula air sejuk. Nampak sangat misal tu. Isteri nak minum geli-geleman. Bulu ketiak tak boleh 14 hari. Dah ada kaedah. La ilaha illallah. Tapi dalam Quran tak ada lah. Jangan ikut orang lah. Kita tak boleh ikut, kita ikut Quran cukup, tak ikut sunnah. Tu dia tak kerti bahasa dia tu. Sunat lain, sunnah lain. Tok Wan oi. Kata bodoh marah. Sunat tu hukum, sunnah tu syariat. Cerdiklah sikit. Dalam bab misal bulu ketiak, bulu hari tak ada dalam Quran, dalam sunnah. Nabi kata tak boleh lebih over than 40 days, tak boleh lebih 14 hari. Islam adalah way of life. Allahu Akbar. Saya tengok misal kalau bersabut, saya gelisah tanya anak saya. Sehingga boleh cakap. Lepas tu kata apa? Nak kena buat. Sebab orang nampak keterampilan kita dengan misal cukup dah. Cantik. Ini misal dengan lubang hidung sama taraf, sama level. Kalau ada bersin, hingus itu penuh berkumpul dalam. Kalau tidur malam cium bini, kena misal terkencing orang tua tu. Berayang ke bawah, pulak kencing. Tuan-tuan, tak boleh lebih panjang 14 hari. Cek tengok. Bulu kemaluan tak pernah buang dekat 40 bulan. Hamba bayangkan nak kencing je nak cari. Faham tak faham tu? Cakap macam ni tapi nak bagi sampai terah tu. Nak kencing kat mana duduk ni tak jumpa. Bulu kemaluan macam rambut penyanyi likat tu. Nabi kata kena buang, kena tanzif, bersihkan. Islam itu namanya bersih. Kuku tak boleh lebih 40 hari. Berapa ramai ada ustaz simpan kuku kat kelingking punya panjang dekat 4 tahun. Saya tak tahu ustaz ni ambil hujah mana. Saya cakap tahu ustaz je, saya tak cakap orang awam. Lepas tu dia berdebat dengan kita pula. Pening kepala kita. Dia berdebat nak menang, kita berdebat cari kebenaran. Bila nak saya salah? Saya kata Nabi kata taqlimul azafir, kerat kuku, buang bulu-bulu apa bulu-bulu panjang. Janggut tak. Ini salah faham tak? Jangan lebih 40 hari. Islam jaga sampai macam tu. Nak bersama dengan isteri ni malam Jumaat ni. Malam ni sunat, malam ni wajib. Jangan risau. Nak pernah baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bunyi macam orang Jawa bunyi-bunyi. Batu Nabi kata jangan terus kamu bersetubuh dengan isteri kamu. Sabar. Ini Nabi ajak sampai macam tu, subhanallah. Sebab setiap hidup ada perubahan hidup, hijrah. Nabi kata berkata-katalah dengan kata-kata yang indah terlebih dengan isteri dia. Awak ni cantik betul lah. Bunyi macam suara Naruto Shippuden lah. Awak ni jangan hina saya lah bang. Betul. Awak memang cantik pada malam ini. Yang tak ada bini lain, bini tu ada yang memang cantik lah. Tapi puji, dia semangat. Bulu ketiak atas bau ni. Berubah position. Bulu ketiak tong-yong-yong atas ni. Macam buah kembang kemas mangkuk. Kita dengan isteri bukan perogol. Tidak. Kerak buka-buka. Tu dia. Kucing beristighfar tengok kita. Kata-kata indah. Sampai macam tu. Orang perempuan dia lembut dengan kata-kata.
Sebab tu orang gelar mereka ni makcik bawang. Sebab tu lagu-lagu di Malaysia ni mana ada lagu nama lelaki, melainkan lagu siapa seorang ni, Ahmad, dia seorang nyanyi. Kita kat Malaysia ni, lagu kat Malaysia ni semua tentang wanita, betul atau tidak? Cinta bukan kristal, tentang perempuan. Jangan benci cintaku, Husna dengan Nekpah bergaduh dengan Syah. Nampak tak? Semua tentang perempuan, tak ada cerita lain. Lagu-lagu perempuan. Yang hak lelaki pun nyanyi lagu perempuan, hak perempuan sama juga dengan cinta dia. Dia fitrah macam tu dah. Saya nak bagi tahu sampai Islam ajar macam itu. Sebab tu hijrah ni, kalau sebut hijrah ni dalam bahasa mudah, nama 1440 Hijri tu maknanya apa dia? 1440 perubahan, 1440 berubah, 1440 berpindah. Bulan pindah, tahun berubah, tahun bertaubat. Tanya diri kita sendiri balik. Masehi dia takluk kepada Nabi Isa AS. Hijri tertakluk pada perubahan. Sebab dalam banyak hadis-hadis sebut apa dia? Nabi sebut hadis Bukhari di Muslim, dia kata al-muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Dengarlah elok, siapa orang Islam? Jawapan dia Nabi beri jawab, ialah manusia yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Itu baru orang Islam. Cek balik curi getah orang, curi derian orang, curi kelapa sawit orang, curi ikan ternak orang. Kan sini banyak ternak ikan. Tak terteram aku duduk kat kampung ni, ada barang aku habis aku, derian aku orang curi, pisang aku tu orang curi. Maka orang itu bukan Muslim yang sebenar. Orang Kuala Lumpur beli tanah kat Lebuk Beraba, contoh beli tanah kat Lebuk Beraba 2 ekar, dia pun berbuah pagar, dia tanam pisang banyak, 1000 pisang, bagi orang jaga. Orang jaga tu kebah, dia kata pisang kena ulat. Siapa ulat? Dia lah. Maka dia bukan Muslim. Macam mana dia nak mati, tuan-tuan? Macam mana orang makan kelapa sawit orang curi nak mati? Dia bina anak-anak bini dengan haram. Tambah-tambah yang kerja dengan pihak tertentu makan rasuah, salah guna kuasa. Macam mana dia nak mati? Makan hak orang, makan hak rakyat. Berat abid pula tuan-tuan. Berat. Tanggungjawab. Siapa orang Islam? Manusia yang lain, tak kira Cina kafir ke, India kafir ke, orang Melayu Islam ke, mereka ni selamat daripada jahat lidahnya, fitnah, dan tangannya suka pukul orang. Lidah buat fitnah kat orang. Sampai Ibnu Mas'ud dalam hadis sahih, hadis mauquf, kata akhir zaman nanti utukhidatil fitnatu sunnatan. Fitnah itu dijadikan sunnah untuk mencapai kejayaan. Fitnah kata kerana dia nak kaya. Dia pangkat dia hanya penolong pengarah. Dia tengok ketua penolong pengarah kat jabatan tu lama sangat hidup. Dia kata kalau orang tuan duk hidup kerja ni pakai aku pakai dak lah. Lalu dia telefon SPRM. Dia kata kami syak KPP kami ada makan duit suapan, jadi boleh pihak tuan datang. SPRM datang satu van, bawa tali tu, pita tu, tarik pejabat tu tidak boleh masuk dalam bilik KPP ni sebab dia ditahan kerana disiasat dan direman kerana disyaki makan wang suapan. Lalu pengarah kata, nampaknya ketua penolong pengarah, awak ni kena berhenti buat sementara waktu, sementara siasatan selesai untuk awak. Kata yang kena, baiklah kalau macam ni tak boleh buat apa-apa lah. Kalau macam itu, kalau selesai mahkamah nanti awak boleh kerja semula dengan saya.
awak berhenti. Sementara itu penolong pengarah akan ambil tempat awak, ganti buat sementara waktu. Yang buat fitnah tadi ni. Hello, orang kena fitnah, relax lah. Kita bukan tak ada Tuhan. Berapa ramai orang yang fitnah datang jumpa saya, relax, jangan balas dendam, relax. Hang tengoklah nanti umur dia panjang. Orang buat fitnah yang umur dia panjang. Tengok tak kira. Dulu masa kat asrama, ada seorang pelajar ni difitnah curi barang koperasi sekolah. Lalu budak ni kena buang. Bila dia kena buang, dia belajar di sekolah lain, dia berjaya dan dia kaya. Budak yang fitnah dia ni pandai, tapi bodoh akhirnya sebab dia buat je jahat. Lah dia pergi jumpa, aku minta maaf banyak. Masa hang kena buang dulu, sebenarnya aku dengan si Udin yang fitnah kau. Dia kata tak apalah, tengok orang beriman. Alladzina amanu wa hajaru, tu syarat orang hijrah. Orang hijrah tak ada dendam. Tak apa, ada hikmah dia. Man, kalau kau tak fitnah aku dulu, aku tak keluar sekolah, aku tak ke sekolah baru ni, dan aku tak berjaya, aku tak boleh pergi London. Orang fitnah orang ni umur dia panjang. Saya pelik juga. Siapa orang Islam? Orang Islam ialah orang-orang yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangan dia. Facebook fitnah, mengaku aku boleh maki, haram sungguh. Bagus hikmah daripada dia. Kita kenal mana kawan, mana musuh. Kita buang semua, kita block, buang. Kita remove kawan yang buat fitnah ni, yang maki hamun apa semua ni. Tambah-tambah kat waktu pilihan raya baru-baru ni, ya Allah, ustaz-ustaz pada dajalnya, ustaz tai ayam, ustaz dajal. Oh, saya kata melampau dah ni. Pertama, ni hijrah dalam tu ni. Yang kedua, al-muhajir, masuk orang hijrah. Dia buat Islam dulu. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah ialah orang yang berani meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yes, that is the meaning of hijrah. Hello, tanya diri masing-masing. Sebenarnya kita dah boleh dah, aman damai dah, bersatu padu dah. Sifat-sifat masing-masing rasa diri hebat sangat. Nanti masalah dia. Imam ada dua kat masjid. Imam pertama tak dengan imam kedua. Pasal apa? Innamal a'malu binniyat. Dalam tu ada hadis hijrah. Imam ada dua. Imam pertama 63 tahun, imam kedua 32. Imam pertama kalau dah tua baca apa nak agak slow. Alhamdulillah Rabbil alamin. 3 harakat batuk. Maliki yaumiddin. Semput. Sempat buh inhaler lagi teh mayang. Imam kedua, Alhamdulillah Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Makcik-makcik, mana yang paling sedap? Imam pertama ke imam kedua? Jadi bila time Jumaat, imam pertama naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidung pun divider pun dah lucu dah. Orang salam, marah tu. Makmum bunyi, spoil betul lah aku imam tu ni naik pula. Kenapa? Jadi imam kebetulan anak imam tu dengar. Bah, abah tak payahlah jemaah jadi imam bah. Orang semua bakal mengongok bah. Abah baca pula.
Inilah orang sekarang. Masjid ni aku yang dulu usahakan. Ini mari budak baru tu macam-macam hal ni. Budak imam baru tu kena pula. Masjid macam mana makmum kena nak datang. Saya imam 8 tahun Masjid daerah Kuala Selangor. Saya tahu lah, saya dipanggil jemput untuk bagi tahsin khutbah, tahsin qiraah di Tapah, di Perak Selatan. Lama dah ni. Imam baca khutbah depan saya tak faham dia cakap apa. Dekat Tapah, saya ingat lagi. Mana yang dalam dia? Yang mana yang dalam dia? Gitu. Saya kata macam orang halau nyamuk. Lalu ustaz dia kata apa? Syekh, ini wajib dah, kita kena buang lah ni. Aku pun tak faham ni. Dia baca. Sila tu imam. Alhamdulillah. Dia macam tertelan punca dah. Bilal dengan Bilal, biasalah tuan-tuan. Hijrah ni fitnah tau. Hijrah juga fitnah, bukan senang. Allah uji. Bilal dengan Bilal. Bilal pertama umur lebih kurang 59 tahun, bekas postman. Bilal kedua tu bekas guru kemas, guru agama. Dia merakak kori kampung dia. Mesti sedap. Dia azan pun walaupun melayup dengar sayup, sedap. Ayyala salat. Bunyi macam orang main biola. Sedap, tapi dia tua. Imam hak yang pencet postman ni. Allah. Dia kata gaduh. Bila time uji mana? Bila baca tahlil, baca doa tahlil. Imam Allah SWT wala hawla wala quwwata alim. Saya pelik, kenapa imam baca doa macam marah Tuhan? Kan Allah ma'am iman wa min amin. Malaikat, relax lah bro, tu malaikat. Kenapa lembut? Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya hannan ya mannan. Amin amin. Malam Jumaat, malam tu aku tak dengar, tak ada. Saya ceramah. Afdal dzikri fa'lam annahu la illallah la illallah la. Macam orang nak gerak BMX hak turun. La illallah la illallah la illallah. Anjing lalu. Anjing pun nak takut nak lalu sini. La ilaha illallah la ilaha illallah. Budak-budak pun seronok, dia ada irama. Betul tak? Mana tak? Terai tangguk budak teriak dalam duit. Tobat tak tidur budak kalau bunyi macam tu. Allah. Pegang berat. La ilaha illallah la ilaha illallah. Boleh mesti. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Mama, saya ubah, saya hijrahkan masjid saya dengan cara saya. Tahlil orang malam-malam Jumaat mengaum dengar. Seronok kan? Macam kita ibu makcik, kalau kita buat anak cucu kita pun, seorang kalau tak kena, dia tak tidur, makan masa. Mana kau tengok bola sampai habis. La ilaha illallah la illallah dok. Kalau tak lagi la ilaha illallah, dia dengar lain. Bukan takat bernama ni, yang masak pun tertidur. Ni contoh nak bagi tahu sekalian. Setiap benda kita buat ni apa dia? Al-Muhajir dalam bahasa mereka tadi kita kona-kona tadi ni.
tinggalkan apa yang dilarang dan ditegah oleh Allah. Kalau budak sekolah duduk asrama, dia rajin curi barang kawan kat lokal. Hari outing, mak bapak budak tu datang beli kuih biskut. Bila budak pergi mandi, dia kebas biskut kawan tu. Hijrah dia kena tinggalkan. Walaupun ambil barang orang ni benda seronok. Curi barang orang cukup seronok sebenarnya. Macam mana orang kes homoseks, lesbian, transgender and bisexual. Kalau ada macam tu, dia kena tinggal. Haram kita sokong dia orang. Haram. Kalau isteri Nabi Lut alaihi salam, Allah hancurkan tubuh badan dia, diangkat ke langit menjulang tinggi, kemudian Allah tekan beratas, tak nampak orang dah. Di blender hancur macam debu. Sebab apa? Sebab menyokong kumpulan homoseks dengan memberitahu maklum kepada mereka ada dua lelaki di rumah dia sedang duduk bersembang dengan lelaki dia. Itu pun Allah laknat. Bayangkan kita duduk bersama dia orang, nak ambil hak sama rata dia orang, kita nak naik taraf dia orang, bla bla bla. Tak payah. Banyak cerita lain lagi kena pekiak. Saya pun tak tahulah, saya kenal Mama Jui. Mama Jui panggil saya Ustaz sayangku, kat aku ingat sekarang. Nak remang boleh dah aku dengar. Mama Jui pergi haji tiap-tiap tahun setelah dia hujung hidup tu kan, pada mati tu, dan dia datang, mana ceramah dia datang. Dia masuk kolom, dia tulis nama Ustaz Hasrin Bollywood. Cuma saya agak terkilan sebab dia nak datang, nak jumpa, nak interview khas satu mungkin kolom untuk saya segan. Tak yalah ni Mama, kita dengar aku begini Mama sekali. Kita tak ada cerita Mama Jui duk cari hak sama rata, hak betul tak? Hughes, lepas dia Hughes, H-U-Z-Z tu tak ada. Kenapa sekarang nampak pelik sangat? Kenapa sekarang tegih-tegih nak itu, nak ini? Apa dia orang pergi hospital, kalau dia orang sakit, doktor tak layan dia orang ke? Tak layan. Kalau dia pergi hospital, doktor, hang ni gay, hang keluar-keluar, hanya duduk katil, tidur di bawah. Kita lawan marah hospital tu. Lepas tu kadang-kadang kita, dia puak-puak ni macam tu tadi lah. Kalau orang macam kita ni pergi jumpa dia, dengan jagut-jagut, dia lari, tak nak jumpa. Dia cukup anti tengok hasil bulan. Sebab tu seluruh negeri, tak silap saya termasuk Perak. Saya pun orang Perak, seorang Taiping, lahir di sekitar Taiping. Mak ayah dekat Bukit Jana, Kemunting. Saya pada rumah tu sebeli situ. Mana-mana jabatan agama ada enakmen jenayah syariah bagi mereka yang tak tadi ni. Lepas tu baru ni kita duduk sibuk isu ni. Negeri Kelantan, tak tahu dia sengaja buat ke tonjolkan apa, kita tangkap berpuluh orang maknya-maknya. Dia kata dia orang kan berhubungan seks, tak, sebab dia lelaki berpakaian perempuan, haram hukum dia. Kalau dengan sengaja mereka mempromosikan tersebut, maka penguatkuasa wajib tangkap dia orang. Tangkap, bukan suruh penjara, tangkap, kaunseling atau dakwah pada dia orang. Jangan salah faham. Tangkapan penguatkuasa jabatan agama bukan nak terus lokapkan dia orang, tapi nak beri nasihat. Macam polis di Dungun tangkap budak-budak 70 orang lumba motor malam-malam ke 4-5 pagi, tangkap 70 orang, heret budak pergi masjid, mayang subuh, dengar kuliah subuh, baca Yasin, salat sunat duha. Itu bagi ketua polis yang agak-agak cenderung pada benda macam tu. Dia tak masuk lekat nak bagi makan per habis kalau 70 orang kali dengan RM15. Cara mudah. Apa benda pun dalam Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul.
Benda kita nak serabut perut, pening kepala, duk fikir benda macam ni. Macam mana nak buat? Apa kata Allah, apa kata Rasul? Bukan kita tangkap mereka ini untuk denda dia orang dah. Tapi tangkap adalah tujuan untuk beri dakwah kaunseling dulu. Saya pernah tangkap orang khalwat. Dia tak buat apa, dia berdoaan dekat batang pokok, bawah pokok. Saya kata kita charge dia orang ni untuk nasihat saja. Dan kita tak maklum kat mak bapak dia, tapi kita akan dapat maklumat, dapat lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia peringat kita yang tangkap dia orang. Ustaz, ingat tak saya? Ish. Kita kata budak perempuan apa pula ingat ke dia pula? Minta maaf lah dik. Dia jual kerepek. Dia jual kerepek ubi semua tu kat tempat dan kerajaan. Saya pergi ceramah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey meniaga, alhamdulillah Ustaz. Ustaz ingat tak saya lagi? Udah yang wahak pegawai tu. Ustaz ada skandal mana pula. Alah, dekat bawah pokok tu. Dia cakap itu. Engkau dengan Ustaz bawah pokok mana pula? Ada kan? Mula dah. Kalau dia full stop situ, mati aku, skandal. Alah Ustaz bla bla. Oh, dekat Bukit Melawati, Kuala Selangor ya. Ya Ustaz. Habis macam mana? Kahwin dengan dia? Dia tinggal saya Ustaz. Kan Ustaz kata dulu, kalau Ustaz tak tangkap engkau, dia tangkap engkau dulu. Lama tak? Laki tu tinggal driver lori tayar 6, bukan trailer. Ustaz ni hina driver lori tayar 6 tak ada. Driver lori trailer gaji 6,000 ke 7,000 sebulan. Driver lori tayar 6 buat tanah merah RM10 sekali bawa. Tak kaya pun. Kalau mereka driver lori trailer Scania, gaji mahal. Habis tu saya kahwin orang lain. Alhamdulillah. Budak perempuan tu kalau kita buat benda tangkap dengan ikhlas, insya-Allah dia tak akan musuh kita. Ada budak lelaki ayah dia mati. Korek rubuk, lepas korek rubuk 5-6 cangkul, dia serah dekat apa nama tukang gali rubuk, ambil rokok, dia isap rokok. Saya kata, "Hello bro. Haram isap rokok kena kubur." Isap rokok kena kubur haram hukumnya. Benda makruh tak boleh buat dekat kuburan. Dia pun kaku lontar ke dalam kubur tu dengan bapak-bapak kau sekali. Nampak kita kelakor-kelakor, serius-serius lah. Tapi kita macam orang gelak-gelak lah kan. Rambut panjang tak. Minta maaf ni Pak Imam. Tak apa, aku gurau yang kau je dia. Benda-benda macam ni kita buat, insya-Allah orang tak benci kita. Orang akan sayang kita. Ini asas dia. Sama dengan masjid, nak marah budak bising, janganlah tengking-tengking dia orang. Panggil dia. Dek, kejap. Dek, kejap. Beli coklat Cloud 9 tu. Dengan apa binatang ni? Hupuk apa? Nah. Ni. Jangan lari tau. Nanti orang marah. Budak terus sejuk hati. Ini. Hei! Aku marah. Duduk! Hai apa bapak hang? Orang bayar main break. Sampai budak tu dah period. Budak tu dah monopos. Tak monopos, mampus. Dua tu je. Baru mari masjid. Dia nampak kita imam bila kan, dia takkan jumpa salam. Percayalah budak dia dendam kuat. Iya. Saya pun buah dulu ni. Tapi tak pernah orang tengking kita. Hang ni duduk menyanyi atas pokok mengarut. Saya nyanyi Hindustan kat pokok dulu ni. Calti, nyanyi kerjanya. Kurbani. Awak kurbani. Apa nama ni? Zinat Aman dengan minta bacaan dengan pokok tu berlaku dulu ni. Yang hang duduk menyanyi baik hampir masjid, hang bang lagi elok lain. Dia bukan marah, tapi cara cakap dia kita, baiklah kita pergi bang. Ni budak tu mari lari AJK bukan ada elon pun. Bukan AJK masjid Lubuk Merebah ni, AJK tempat lain, Lubuk Kebau.
Budak-budak dia mari masjid ni sebab dia seronok. Dia tak nak semayang, biar mak pergi ke dia. Tapi mak bapak pula jangan pula mamai ni terus biar je. Tak boleh lah. Amai main kita tak apa. Tu bodoh punya bapak. Sampai imam semayang boleh tarik mic kita. Imam tu lah suara tak ada. Ya kan nak buduh dia prak dia ambil mikrofon. Aduh. Ataupun Allahu Akbar, orang enggak dah habis orang pakai rokok. Nanti budak tu tarik mikrofon imam tu. Imam tu Parkinson orang tua tu. Nampak? Belum cerita hak jaluk kain imam masuk punggung tu. Takkan ramai cerita tu kan. Lumayan lah ada 7-8 orang yang belakang imam tu, dia duduk hujung sekali. Bila imam tu bangun daripada sujud, naik ke atas, kain imam tak pakai seluar dalam lah. Sebab tu orang imam jangan pakai baju Melayu, pakai jubah elok, tertib. Baju Melayu ni kain tu dia confirm masuk dalam punggung. Jadi dia kena sedut. Bila masuk, aduh. So kain masuk dalam punggung, budak tu terkejut. Kesian kain tu tersepit. Bapak lah jenis garang, tapi waktu semayang tu bapak pejam mata. Dia pergi tarik bezak, aircon kuat, aircon masuk ke bawah jubah imam tu. Sejuk je, cool kata dia. Bila bapak dia tarik tu, bapak dia tengok begitu, dia takut dia jolok. Bayangkan jolok balik, meloncat imam tu baca wa asri bonti watin. Nampak tak? Budak-budak kita pegang, siapa anak kau hajar ni? Jangan. Lepas tu Nabi Muhammad dia spare anak panah. Nabi Muhammad spare hadiah. Bila ada di Sahih Bukhari sebut, bila budak main, Nabi kata, siapa yang nak belajar memanah, saya nak ajar. Nak tak? Nak ya Rasulullah. Maka pergi belakang mana. Nabi tengok budak suka berlari. Nabi kata, siapa yang berlari dapat pegang jubah saya akan bagi hadiah. Sahabat yang raih hadiah dia kata, aku berlari sepatas mungkin, aku capai jubah Nabi, dan Nabi padaku hadiah diberi. Ada dalil dia. Lepas tu masjid-masjid kena ada tempat mainan kan. Ini masjid sebelah kubur. Saya pun kadang-kadang tak tahu main mana. Malas nak komen-komen orang marah pula. Asal masjid kubur, tak kubur masjid. Tak pergi jumpa kubur dulu baru masjid. Tak masjid kubur kemudian. Jadi orang daripada rumah daripada kubur tak datang dah subuh. Cucu daripada Kuala Lumpur, cucu sekolah panjang 3-4 hari ni main hantar. Rajin pergi main kat masjid bandar. Cerah ada trik. Sini gelap pula tu. Sampai bila pun suara macam hantu lah. Budak tu naik basikal patah balik tu. Nampak tak? Budak-budak dia macam tu. Yang kedua, rumah dia sempit, masjid luas. So nak kena terima benda-benda macam ni. Sebab apa? Bagaimana nak tangani masalah anak-anak? Dengan hijrah juga. Hijrah ni tajdid, perubahan, pembaharuan. Macam mana Nik Nurmadihah, anak gadis Kelantan, anak orang miskin piang, mak tak kerja, ayah nelayan, tapi dapat berbelah-belah A1. Dia pecah terasi, dia hijrah, dia berubah. Nak beritahu tak semestinya anak nelayan tidak boleh jadi pelajar terbaik dalam negara. Apa jadi ke dia sekarang? Ayah dia banyak dapat bantuan. Kerajaan pusat, kerajaan negeri di waktu itu. Dia buat buku, laku pula buku dia. Kita ambil main Subang Jaya, datang ke Sungkai, bawa dia mari untuk ceramah motivasi. Budak baru 18 tahun, petah berkata-kata. Kalau cakap Nik Nur Amalina, mak dia pengetua sekolah, tak heran. Ini nelayan. Ayah nak mengajar pun tak pandai, mak lebih kurang lah, ada belajarlah sendiri. Rumah nak ya Rabbi, rumah nelayan. Jarang aku jumpa terpelok ada banglo besar. Siapa punya nelayan tu? Macam itulah hidup nelayan. Tapi jenis tak tinggal solat, tak tinggal semayang. Mak jaga bagaimana tertib hidup. Anak berjaya, 3-4 orang berjaya sampai hari ini berjaya. Sebab apa? Sebab adik-beradik, anak beranak dia sedar diri yang hijrah suatu kewajipan. Yang nombor 3 kata Nabi, Al-Mujahid. Siapa mujahid? Mujahid ialah orang-orang
yang menjauhi daripada minal khataya wadzunub. Apa makna mujahid? Orang-orang manjahada, siapa yang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan diri mereka daripada salah dengan orang dan dosa dengan Allah. Macam-macam. Apa salah kita dengan orang? Ada orang merantau dulu bukan duduk berubah, duduk belah Kedah sana, pasal dia marah mak bapak dia pindah tak balik-balik sampai sekarang. Ada. Sampai bapak meninggal pun dia tak tahu. Sampai mak dia kena stroke pun dia tak tahu. Ada. Dia tak fikir lepas tu pula anak dia akan buat dia balik. Ini janji Nabi. Siapa yang buat jahat ke mak bapak, walau mak bapak tu jahat sekalipun, tapi dia tambah jahat dengan bapak dia pula, dengan mak dia pula, anak-anak dia pasti akan buat jahat balik. Itu kaedah. Buat salah dengan orang sebelum mati, cepat-cepat minta maaf. Buat salah dengan Allah, malam ni bertaubat, besok mati, alhamdulillah, diampunkan dosa dia. Kan ayat dalam surah An-Nisa ayat 100 kata, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Barang siapa yang keluar dari rumah dia nak berubah, nak berhijrah, nak berpindah bermata betul di jalan Allah dan jalan Rasulnya, tiba-tiba mati mendahuluinya, maka tetap mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah, sebab Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu asas. Muslimin semua sekalian, tengok dalam benda-benda yang kita lihat, kenapa Nabi berhijrah? Boleh sampai ke berapa ni Tuan Imam? Yang berhormat tak ke mana-mana Alhamdulillah. Oi, 10.5. Hang tak apa, makan dah banyak tadi dah. Sedap 10.5. Dia makan cekik, dia kenyang nak tengok perut dia. Yang marah ni, gurau dia. Berlaku hijrah ni kerana masalah penyakit umat. Sama ada penyakit itu disebut sebagai disakiti ataupun dizalimi. Sakit umat Muhammad kerana masalah akidah Islam ini nak disebarkan cukup susah. Ammar bin Yasir, keluarga dibunuh, ditarik oleh 2 ekor kuda yang bertentangan lariannya sampai terkoyak kangkang keluarga dia. Putih 2. Darah. Bila bin Rabah sampai lepeh perut kawan tu, dia hentaknya batu dah tak berlapis, panas pula pasir. Abu Bakar sama dia. Berat. Nabi nak semayang payah, Nabi hari-hari pak menakan dia, ludah dia. Mana tak boleh hidup bebas. Itulah kita ni hari merdeka baru sambut baru ni. Tak bebas untuk melaksanakan akidah. Nak berakidah payah, kena sembunyi-sembunyi. Asal sebut Islam, hang gila lah. Gitu bahasa kita. Mana-mana hamba abdi, sengaja dia orang tak nak merdekakan sebab dia seronok menganai, mendera. Termasuk contoh ialah Bilal bin Rabah. Tapi kebetulan Abu Bakar yang beli tu, yang disegani tu, dan contoh sikit lah. Ramai hamba abdi tak boleh keluar. Dirotan, dicemeti, disebat dan sebagainya. Lalu Allah perintahkan Nabi berhijrah. Ingat, hijrah ini datang daripada perintah Allah, bukan Nabi pandai-pandai buat sendiri. Kalau kita kenang balik, Nabi Ibrahim alaihissalam kerana akidah lah, dia sanggup menentang bapaknya secara terhormat. Dia sanggup dengan anak akidah menentang pemerintah dia Namrud di waktu itu. Kenapa dia? Akidah. Lalu Nabi Ibrahim kata apa? Inni muhajirun
ila rabbi sayahdini. Aku berhijrah kepada Tuhanku sebab Tuhan aku akan beri petunjuk pada aku. Tak percaya, buka surah An-Nisa ayat yang ke-100. Bahawa siapa yang berhijrah Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berani berhijrah, jangan risau, kata Allah, dia akan dapati bumi Tuhan tu masih luas dan rezeki melimpah ruah. Kerana akidah Nabi sanggup tinggalkan tempat kelahiran, kerana akidah Nabi Ibrahim sanggup tinggalkan bapa dia, bahkan sanggup masuk di dalam api dengan sengaja tanpa diikat. Kerana hijrah lah dari sudut akidah, keyakinan pada Allah, Nabi sebenarnya sanggup serah leher kepada bapa dia untuk sembelih. Kita ke Jumaat ada ayat kan, antara segala tempat lah, tak tahu masjid Lubuk ni sebut tidak, antara khutbah pertama kedua, lepas khutbah pertama kan, bila wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ada kan nampak. Barang siapa yang ada nilai takut pada Allah, jangan takut, Allah akan berikan jalan keluar. Kita laksanakan perintah Allah, laksanakan syariat Allah, hukum Allah sebab kita takut pada Allah, InsyaAllah solve the problem. You don't worry, don't be sad. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Ikut akal, ikut logik, dah kering kontang dah, dah rentung dah, betul tak tidak? Kadang-kadang kena ingat, hukum Tuhan ni tak boleh pakai akal ataupun logik. Orang perempuan marah kenapa lelaki tak payah tutup kepala, kami kena, mana adil? Ini tidak adil. Kata seorang doktor perempuan Mesir yang berpengalaman di France, dia kata Islam mendiskriminasikan orang perempuan. Orang lelaki tak pakai tutup aurat, kita kena, mana adil, kata dia. Ramai ikut dia, ramai, termasuk di Malaysia pun sekali. Statement tu saya baca dalam usrah masa di Pakistan lagi. Sekarang ni di Malaysia kita pun silap bulan dah ada dah. Islam mengungkung wanita bebas. Kita boleh buat apa? Kan kita kan takut. Tambah kerja makan kerja dengan orang cukup takut tuan. Nanti kena tukar, kena tamatkan kerja. Nanti diam-diam je lah. Nabi Ibrahim ketika lawan dengan Namrud, man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim, siapa yang buat dekat patung kami ni? Nabi kata, kalau bahasa kita lah, tanya kita pula, tanyalah Tuhan besar tu, kau jangan mainkan wahai Ibrahim, bukankah awak tahu yang dia tak boleh bercakap? Kalau awak tahu cakap, kau bersama dia lah, bodoh. Oh, dengar gitu kan, dia kata bodoh, Rabi bodoh. Mana tahan, panggil semua rakyat, kata panggil seluruh menteri, rakyat-rakyat semua, sekian hari himpun kayu api besar, bakar sebesar-besar kebakaran, buhkan Nabi Ibrahim. Kalau ikut akal rentung, bagi kita kan, yalah, hijrah tanpa iman, hilang keyakinan. Kalau orang hina agama kita pun kita kan duduk diam. Geng, tak apa, diam. Mana boleh. Kalau kita kawan kita, satu grup dengan kita, ada beradik kita sekalipun, dia hina Islam, bab lain tak apa. Kalau bab ni handian sikit mulut, kau tampak free je. Tu cara paling baik sekali, tampak je. Banyak benda yang kita nampak hari ni. Sebab itulah Nabi Ibrahim bila masuk dalam je, bakar. Panas tak? Panas mesti rasa bahan ni. Tetapi Allah punya hukum tak boleh dengan akal. Ya
nar. Hei api, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, sejukkanlah ke atas Nabi Ibrahim. Dia seorang yang dapat. Yang duduk sebelah tu, duduk kat 2 kilometer jauh, saya panas. Allah tak suruh kongsi, Allah bagi orang yakin sahaja. Lepas tu Nabi Musa lari pada Firaun. Bayangkan tiba-tiba ketuk tongkat jadi jambatan. Pelik iya ke ni? Saya tidak terjemah apa aku buatnya. Kalau kita mungkin tak yakin, tahan sihir ke benda ni boleh jadi ni, tenggelam kan, bawa pelampung, bawa scuba diving. Nabi Musa tam aja jalan. Bila giliran Nabi Firaun, tekan dia, zak, masuk dalam laut tu. Kadang-kadang ibu-ibu macam makcik, kalau kita main logik, memanglah tak masuk akal. Orang lelaki kena tutup. Orang lelaki tak payah pakai-pakai, okey je. Orang perempuan tengok kena tutup. Betul tak? Kalau nak lawan hukum Tuhan, buatlah dunia sendiri, kan susah. Beruk. Kena beruk. Beruk jantan betina kita tak tahu. Tengok telur dia pun nampak. Kambing kan, jantan betina sama je. Nampak telur tu, tu jantan. Kita tengok perempuan, tiba-tiba ada satu bangsa pula, dia tak puas hati ciptaan Allah, dia asal jantan nak jadi perempuan. Kalau lembut tu tak apa, kawasan ramai lembut. Ya akhi, apa khabar? Aku seram dia buat pam lo, tampak macam Bek Haling Chong Wei, punya pedas kena ni. Lembut tapi dia tak jadi benar mengarut. Lembut ini fitrah dia, dilahirkan macam tu. Bila sebut kumpulan L ni, apa nama L ni apa? Lesbian ni, betul kan lesbian? LG. Lesbian ni orang perempuan nampak pakai tudung elok, orang rupawan semua, tiba-tiba dia tak suka jantan. Laki dia dapati dalam Facebook, dia sedang bersama dengan kekasih sekolah dia dulu. Ada kes. Yang gay pula, dia tak macam transgender. T ni dia ubah macam jantan jadi betina, tu transgender. Tu bapak segala laknat lah. Yang gay ni orang normal, badan sado, sudu, sadar, semua ada kat dia. Tapi dia tak minat bernafsu dengan seorang perempuan. Walau depan dia tergolek macam sotong, dia tak minat. Dia muntah. Dia tak boleh tengok orang elok-elok lelaki ni. Ni live ke? Live ke? Payah nak sebut sikit. Kalau dah, Allahu Akbar. Hatta orang mengaji agama pun mengamalkan gay. Apa dia kata kat aku serban, janggut, semayang kat masjid macam biasa. Yes, dalam rumah Allah saya cakap. Dia minat orang lelaki. Bila sebut gay dengan bisexual, dia kadang-kadang combine. B ni bila dia kahwin, depan pun dia ambil, belakang pun dia saut. Isteri datang period, belakang dia perang. Faham tak? Kesemua ni ibu-ibu transgender lagi lah adalah dilaknat. Perbuatan dilaknat. Berpunca daripada Bani Sadum, iaitu umat Nabi Lut alaihi salam. Sampai
Dua malaikat diperintahkan oleh Allah, wahai Lut, hijrah sebelum subuh besok. Wahai Lut, berhijrahlah sebelum subuh besok. Habis tu bini hang bukan daripada keluarga hang. Dia dilaknat sebab dia sokong bapa ni. Bani Sodom ditipu oleh iblis yang menyerupai seorang remaja yang cukup handsome. Lalu remaja iblis ini mengajak orang Bani Sodom berzina dengan dia. Homoseks. Lama-lama jadi satu macam ketagihan. Okay, kalau dengan I tak sempat nak langgar semua, you try sama you ya. Gitu dia buat. Oh betul juga kata awak sama dia. Yang L pula lesbian ni, bila suami mereka tinggalkan nafsu mereka dengan mereka, lalu dia sesama perempuan isteri pula yang akan berlesbian kali. Lesbian dan liwat homoseks adalah di zaman Nabi Lut. Ulama telah membicarakan orang Nabi Lut ni ada 3 jenis golongan ni. Yang pertama, dia ni tak boleh tengok lelaki, maka dia akan datang syahwat dia. Namanya amrad, dalam bahasa Arab kata amrad. Tengok budak kecil cantik, budak ni kita nak cium-cium dia 11 tahun dah, haram hukumnya kalau kita dekat dengan dia. Ingat tuan-tuan, tuan-tuan tak duduk Pakistan, tuan-tuan tak tahu. Saya duduk Pakistan, saya tahulah isu ni banyak berlaku. Kita duduk jaga budak Malaysia yang lincin-lincin ni, jaga jangan ni, takut nampak dah ada belasah ni budak tu. Guru agama nak belasah budak kita Malaysia, lari tampukan keluar kok tingkap, terus balik Malaysia. Ada. Tuan-tuan tanyalah apa nama seorang Maulana siapa? Maulana apa? Fakhr Razi. Dia tu Masya Allah, dia junior saya. Tuan-tuan tak nak panggil sini ke? Panggil dia tu hebat, ilmu dia lebih banyak pada saya. Dia rajin baca kitab. Rugilah tuan-tuan, ulama sini tuan-tuan tak panggil, buat kuliah. Imam Muda Jabar ada seorang ni, kedekat je rumah dia, panggillah dia mari semua. So dia baca kitab. Orang ni dia alim masalah-masalah hadis, dan dia juga belajar masalah-masalah mazhab-mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Tu hebat. Muda lagi. Untung tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak ambil manfaat, rugi je. Kaum ibu ambil belajar dengan dia. Kan? Saya kira lah dia tu siapa, tapi dia main belajar, dia mengajar agama, terimalah. Kadang-kadang orang macam tu kan, bomoh kampung tak nampak, bomoh luar dia nampak. Pergi Johor, pergi mengurut. Sedangkan bomoh hak yang Johor tu mari mengurut sini. Yang pertama, Bani Sodom ni, dia tak boleh tengok budak-budak yang handsome, datang syahwat. Maka itu juga kata ulama adalah golongan-golongan homoseks, golongan liwat. Yang kedua, orang zaman Lut dan Bani Sodom ni, dia bila jumpa sama lelaki, dia suka cium-cium, peluk-peluk, kis-kis. Benda dah ada pada zaman Nabi Lut. Asal jumpa lelaki dia cup mulut dan sebagainya. Kita kadang-kadang pelik tengok dekat lift, badan saduk pasal-pasal restroom tu. Bukan sini ni apa nama ni, tempat berdiri ni, marah puang hajam saya kata aku lagi. Ni apa nama ni, restroom kan. Badan ini gym ni 6 six pack, dah ada bidang macam gunung Kinabalu. Lari dah. Lari kan. Tamu sekalian, duduk ni pada dia. Apa jadi? Contoh dia, dekat tangga lift, duduk cumbu rayu, duduk beromen-romen, cium kis mengkis. Ini dia orang tak buat apa-apa, just cium. Itu juga termasuk golongan liwat. Dan yang ketiganya, iaitu golongan yang terang-terang mereka bersetubuh di luar tabi'in. Itu dia panggil juga golongan liwat. Manakala orang-orang yang membantu, menolong, support dan sebagainya, mempertahankan, mereka juga ada hak dalam cara hidup mereka,
Allah juga laknat mereka. Macam mana Allah laknat isteri Nabi Lut alaihi salam. Kalau hak kesamaan hospital dapat kereta api stesen apa nama itu tak apa. Tapi nak berperjuangkan hak dia orang nak sama taraf dengan orang biasa, sampai di Amerika, di Eropah telah meluluskan perkahwinan sejenis, kita pun nak sama macam tu. Orang lubuk berbau wajib bangun menentang benda ni. Buat malu saja Allahyarham Tuan Guru Idris Marbawi. Wajib menentang, wajib. Sebab kita takut kampung kita juga akan jadi macam kaum Nabi Lut. Sebab tu anak-anak kita kaum ibu duk main apa menatang tu, duk main apa? Allah, main apa nama? Smart tag apa nama tu? Smartphone. Duk main handphone, telefon. Gamak-gamak sekian-sekian. Awas. Kena jaga. Dan statistik di sekolah-sekolah menengah hari ini pun dimaklumkan sudah ramai budak-budak yang perwatakan lembut. Tak percaya pergi sekolah, pergi cek. Assalamualaikum Ustaz. Seorang dah dapat dah. Ustaz, boleh minta nombor telefon tak? Ni laki ke perempuan, kita nak salam takut. Saya dipanggil ceramah menggeng maknya Jakim lama dah. Tahun 2012-13 gitulah. Geng maknya nak bertaubat. Alhamdulillah. Bila sampai tengok-tengok tu pakai, saya kata, ya ke maknya ni lawa saya. Aku keliru di waktu itu. Keliru. Jadi apa jadi? Nak ceramah dengan maknya. Pengurusinya nama Ismail. Aku ingat apa kalau. Tapi ringkasan Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana percakapan itu seperti tiba. Aku ni longgak kaki ni. Budak Iban Sarawak, aku tengok dia tobat dah, bukan lelaki dah. Budak Iban kan putih, rasional dia. Padanlah orang boleh berzina dengan dia. Nampak tak? Kita yang ustaz comel je. Tengok sajak pada telan Yelio. Orang nak suruh ni pakai tone ke tak ada baju kan. Tuan-tuan, Allah laknat. Sebab tu Nabi kata laknat Allah orang yang lelaki menyerupai orang perempuan. Orang perempuan macam orang lelaki. Tengok anak-anak kita ibu, rambut macam jantan, itu dipanggil pengkit lah. Tuan-tuan, orang macam ni, Ustaz Abid Liu yang Cina Ma'alah tu, dia pandai. Dia pun pandai lembut dengan dia orang. Apa tu? Macam-macam bunyi masjid ni. Ke isyarat dah 9.30 tu dah kena berhenti. Dah lah aku berhenti je lah. Ya, sekejap bunyi itu, sekejap bunyi ini. Spoil betul aku. Dah lah mari jauh dekat 2-3 jam. Tadi bunyi hak perempuan menjerit, ni betul menjerit pula. Bunyi apa tu? Air ke? Tuan, tak apalah, lain kali ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi, boleh? Esok kerja kan? Saya sebenarnya Haji Osman minta apa 14 kan? 14 saya nak bagi. 14 sebenarnya saya dimanjui. Yang puak-puak penganjur ni pun mangkuk hayun juga. Hari ni baru beritahu batal besok. Campur dengan puak-puak politik punya kerja lah ni. Kita banyak benda kita nak isi. Memang besok saya tak ada program besok ni. Lusa di Terengganu sampai 19. Sampai bulan Maulud Nabi. Memang penuh anak saya duduk drive. Saya tahu lah. Saya sakit kepala tu, doktor sakit kepala daripada lepas ceramah di Malakoff Engineering tadi ni. Sampai pukul 2.30. Sebab nak mai sini sakit kepala, telan Panadol. Sehingga Imam Jabar tadi kena laksa kembar. Sedap pula laksa tu. Datang lewat pula, boleh semangkuk je lah.
Alhamdulillah pula hilang sikit kepala saya. Mungkin berkat doa tuan-tuan ikut. Memang wallah sakit sangat. Dia dah tampar kepala tadi. Pam nak berceramah ni, ya Allah tolonglah. Sebab saya sakit ibu 4 bulan atas katil. Tuan-tuan tahu kan siapa orang kata aku mati dah hari tu ni, haram semua lepas tu aku mati. Ustaz Aslim Bollywood telah kembali ke rahmatullah, kata dia. Hampa tahu aku tak boleh tidur sampai tengah malam orang telefon aku. Habis yang telefon semua ada nombor tu dalam handphone. Kalau tak angkat confirm mati lah. Ada seorang ustaz telefon ceramah terkenal Malaysia telefon. Waalaikumsalam. Dia angkat, terus saya angkat. Oh dia angkat. Oh bunyi dah. Orang belah otak dia. Waalaikumsalam. Wassalam. Alhamdulillah, ana teriak je, dengar tahu meninggal je. Anta kat mana ni? Ana dalam kubur. Kuajak dalam dadah. Apa kata tahu ustaz sebut kuajak dekah orang dah dia lah tu. Ana teriak je, dengar tahu meninggal je. Anta teriak ni. Anta kat mana lah ni? Ana dalam kubur. Malaikat nak tanya aku tapi hang telefon berhenti sat. Oh kuajak dalam dadah. Dah aku hidup ada haram jadah pula. Rasulullah. Ni mulutnya doang taran, haram jadah tak lepas. 4 bulan saya sakit. Saya nangis setiap hari. Tuan-tuan cakap saya tak malu. Sakit sangat, infection jahitan kuman pada tulang. Pada slip disc kena buang kerana besi titanium ada 2 lapis dan drill 6 lubang, masukkan skru besi. Kan inilah badan. So lepas tu bila duduk lama sangat berlenguh kan. Jadi bayangkan tengok isteri saya, dialah yang mengasuh saya lebih kurang 78 hari untuk buang tahi saya. Tidur atas katil, berak, kadang-kadang seronok kat atas katil ni kan, macam relax keluar kan. Yang penting bini ku cuci harap anak-anak, Allah alam kan, dia pun dah ada muat, ada buat lah. Kencing semua, kencing pakai botol ni tak boleh lah tak muat kan, botol yang besar tu kan. Botol kan yang jenis botol hospital tu RM12 beli kan. Satu hari kencing tak boleh, mak-makcik, kakak-kakak, kencing tak boleh, ya Allah. Sakit lah, panas badan sakit. Nurse mari, doktor mari, ustaz, nak tak saya bagi saluran getah masuk dalam kemaluan ustaz? Siapa nak buat? Saya buat. Alamak. Kalau macam ni biar jangan kencing ni kan. Dia main jolok rak. Allah, aku telah dinodai oleh dia orang buat macam mana kan, kencing. Tuhan bagi waktu teringat nikmat sihat, nikmat kencing. Ya demi Allah, rupanya kalau tak kencing sampai kepala kita macam nak pecah, menang sakit. Jadi saya yakin lah, ibu-ibu sini makcik-makcik ya, makcik bawang, makcik halia ke siapa ke, pakcik-pakcik kunyit ya. Jadi doa kat saya, alhamdulillah. Saya kata kisah saya, ini bukan doa kita, ini doa orang ramai. Berjuta orang doa kat saya. Bukan follower saya tak ramai, lebih 250,000 je dalam Facebook. Follower yang sesat yang lain ada yang 1 juta, IG dekat 500,000. Diorang semua doa. Dia share, tengok ni share. 15,000 orang doa kat hantar ni, takkanlah satu tak makbul. Alhamdulillah, tapi Allah uji kita. So nak bagi tahu tuan-tuan, nikmat keamanan yang kita dapat ni kita pertahan elok lah. Faham tak faham? Siapa-siapa sakit waktu tu baru perasan betapa nikmatnya sihat. Siapa-siapa mati waktu dia akan perasan betapa nikmatnya hidup. Oleh itu jagalah keadaan kita hari ini. Takkan dapat kesatuan negara Malaysia pada 16 September kalau kita tak bersatu. Jangan kerana sesuatu benda kita nak dapat menyebabkan perpaduan kita hancur sehancur-hancurnya. Saya dah baca hadis tadi dah, orang kafir dia seronok dengan perpecahan kita. Kalau benda dia buat tak betul, tuan-tuan, saya bukan nak buat resiprokal. Allah, saya tak suka pada asabiyah. Tapi nak beritahu kalau sampai peringkat menyentuh hak asasi agama, hak keutamaan, keistimewaan orang Islam dan Bumi Putera Melayu di Malaysia ni, rasa-rasa nak terjah, kita tak boleh berdiam diri. Bukan pergi bergaduh, suaralah. Macam baru terima kasih banyak mufti kita Perak, mufti Pulau Pinang, mufti wilayah, mufti Pahang, mufti mana lagi, mufti Kelantan menyatakan LGBT tidak boleh dibenarkan berluasa dalam negara kita. Dia campur pun isu yang lain.
Takkan tuan-tuan nak tunggu alim ulama sebut baru tuan-tuan nak bertindak? Benda ni jelas tak betul. Benda ni jelas tak betul. Benda-benda mungkar seperangkat, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Allah akan matikan 60,000 orang jahat dan 40,000 orang baik. Lalu malaikat tanya kepada Tuhan, "Hei Tuhan, 60,000 tak apa, aku tak heran dia jahat. Yang 40,000 ni?" Maka Tuhan jawab, 40,000 itu mereka tengok kemungkaran tapi tak cegah kemaksiatan, aku hancur sekali dia orang. Tuan-tuan jangan solat, tuan-tuan kaji masjid, kemungkaran keluar masjid tak boleh nak cegah. Anak-anak kampung kita, para pemuda-pemudi kita buat pada masa tak mampu nak cegah. Malulah dekat almarhum Tuan Guru Idris Marbawi. Kitab dia satu dunia tuan-tuan kita bawa. Banyak pahala tuan-tuan. La ilaha illallah. Kita kitab teruk je. So insya-Allah seronok cakap tadi, aku nampak macam tak ada orang ni, ramai pula dah. 90 aku pun nak balik cadang kalau besok dekat Manjui, korang nak balik rumah mak saya. Tapi start pada malam ni sampai hujung bulan ni saya balik sekali 2 kali kat rumah saya. So saya ambil peluang kekosongan tu, saya nak bawa anak-anak lebih kurang ke debuk, lebih kurang kan budak-budak. Anak saya ramai macam cik 7. Itu pun sibuk-sibuk ceramah dapat 7. Kalau tak ceramah lu fikirlah sendiri. Tu yang sulung tu besar gedempol tu sulung. Tu sulung. Yang nombor 2 UC, nombor 3 kuis terakhir bahasa Arab, nombor 4 baru nak ambil bahasa ni SPM. Yang kecil 9 tahun. Yang kecil tu mulut dia, ya Allah, kalah macik bawang. Abah ni ceramah. Tak boleh ke rehat-rehat sekejap? Abah tu kan sakit, ceramah tu pendek-pendek sudahlah. Allah, bengit telinga aku dengar. Tapi dia penyokong parti isteriku, dah buat macam mana kan? Isteri pun ada parti juga. Ni parti makcik-makcik lah. Dan pun Masya Allah anak-anak kadang-kadang. So insya Allah nama sekalian, saya tak nak cerita panjang. Sebut ni Dr. Juraish. Ni bukan nak kempen politik pula. Juraish ni saya pun ada bubuh nama orang, tapi ada orang tak kenal nama Juraish ni. Juraish ni waktu dia semayang, semayang tu Juraish ni dia tu Alqamah. Juraish ni dia semayang, dia tak bagi tahu kamu ada dia semayang. Mak dia panggil tengah semayang, takkan ya kena Juraish batal solat. Semayang tu semayang sunat. Mak dia kata apa amboi, kalau nak semayang pun mak ni kadang-kadang tapi mak kata tengok semasa nanti mak ni terbebai apa, wallah alam lah. Juraish ni kena fitnah. Juraish ni dia orang yang abid, dan di zaman dia seorang perempuan pelacur ternama, perempuan jalan lah, pelacur. Perempuan ni dia boleh tackle semua orang kampung, semua jantan kat kampung semua dah bersama dengan dia. Hanya Juraish saja. Bukan Dr. Juraish ya, Juraish. Hanya Juraish seorang saja. Perempuan pelacur, kalau awak betul-betul hebat, awak pergi goda Juraish sekarang juga. Buktikan kepada kami anak tu anak Juraish. Okey, saya boleh buat seketutan awak. Awak tunggulah nanti. Juraish pergi masjid. Perempuan dia pergi depan masjid kat kiblat, dia buka semua baju dia. Dia buka semua lah, macam sotong tengah naik atas sampai. Bayangkan kucing tengok ikan tak berkenan kan, pelik. Tapi Juraish bukan sebarang kucing. Juraish kan. Juraish tak, astagfirullah ni. Juraish pusing sembahyang tak lain. Keluar. Dia follow Juraish. Ni saya mengajar hadis ni. Antara hadis baby boleh bercakap, peristiwa Juraish. Hadis Bukhari.
Jurash dia pun ikut. Jurash, marilah Jurash, sombongnya you. Ish, Astagfirullahaladzim. Kalau kita astagfirullah, alhamdulillah, betul. Mana tahan bro, perempuan telanjang bulat. Kan? Kita kalau orang Afrika telanjang bulat silap hari bulan karut tak jadi dia. Afrika tak nampak apa pun. Ni perempuan Arab. Bila dia fras dengan Jurash, celaka punya Jurash langsung tak teringat dengan aku. Tak apa. Sehari aku dapatkan kau juga Jurash. Aku tunggu. Sambil dia bebel, ada seorang penggembala kambing sedang duduk jaga kambing dia. Dia kata, bro, gitu kan. Bola kambing letih. Bola kambing ni semua power. Apa main mana? Alamak, saya sembang. Awak jom lah. Dia berzina dengan penggembala kambing tadi. Mengandung. Selepas bersalin, dia bawa baby pergi kampung. Hei orang kampung, ini bukti dia anak Jurash. Fitnah. Bahaya dalam fitnah ni. Apa? Jurash? Ini anak dia, angkara Jurash ke? Ya. Orang fasik jahat, dia bersubuh dengan nama Allah pun patut percaya dengan dia tahu, apa kena faham. Orang kalau buat berzina, kaki-kaki berzina, kaki jahat zalim ni, dia taubat, dia sebut demi Allah pun kadang kita khawatiri lagi sumpah dia tu. Apa buat? Jurash ketika duduk dalam masjid dia, lalu Jurash didatangi oleh orang kampung. Jurash awak keluar sekarang juga. Kami tak sangka betul awak buat macam ni dengan perempuan jahat tersebut. Betul lah keluar sekarang ya. Suara banyak. Dia kata, kenapa awak semua? Ini anak siapa? Tuan-tuan, mereka baling Jurash, mereka robohkan masjid Jurash, mereka cederakan Jurash, mereka pasung Jurash, mereka baling dengan kasut cemeti dan sebagainya. Bila nak kenakan hukuman kepada Jurash, Jurash kata gini, boleh tak izinkan aku nak solat 2 rakaat? Dek, kakak-kakak, babang sekalian, if ada problem, buat solat 2 rakaat supaya Allah akan tenangkan jiwa kita. Ini hadis Sahih Bukhari, saya mengajar dia kat masjid. Seperti saya ingat cerita dia. Ada 2 konflik. Alqamah pasal dia suapkan ke mulut bini dia, mendoleh mulut mak dia kecil hati, mati tak boleh mengucap. Tu Alqamah. Boleh tak saya nak sembahyang 2 rakaat? Okey, silakan, sembahyanglah sebelum kamu menceritakan hukuman oleh kami. Sembahyanglah sebelum kamu tak ada masalah. Yalah, malu gitu tu. Dia pun sembahyang, ya Allah, sesungguhnya diriku dianiayai oleh kaumku sendiri. Dia doa alhamdulillah. Kau ampunkanlah dosa-dosaku selama ini. Andai kata ini kafarah dosaku, kau ampunkanlah dosaku ya Rabbal Alamin. Selamatkanlah aku daripada golongan orang-orang yang zalimin. Suara kekasih kan. Lepas tu, mana budak tadi? Tamayang, mana budak tadi? Ini budaknya, bawa sini. Juril baring budak tu, baring, dia baca doa, dia tekan pusat baby tu. Zap. Apa kata Juril? Man abuka ya ghulam? Siapa bapa kamu hai budak? Dia kata, Abi. Budak tu bercakap. Tu yang hadis dia kata, antara budak-budak kecil termasuk anak Masyitah. Anak Masyitah kan, masa Masyitah tak jadi nak buang dah tu, dia kata, Mama, jangan takut dengan Fir'aun, lontarkanlah saya ke dalam air panah ni Mama. Terkejut Masyitah anak bercakap. Antaranya juga ialah kisah peristiwa Jurash. Siapa bapa kamu? Budak tu, bapa aku bukan kambing, kata dia. Ni budak tu melatah.
Orang semua terkejut, bukan pasal beritahu siapa pelakunya, sebab tak pernah aku jumpa dalam hidup budak kecil baru beberapa bulan dah boleh cakap. Lalu percaya dia orang, maka dia orang hukum pelacur tadi dah buat fitnah dan perbuatan tadi ni. Kemudian mereka nak bina Masjid Jurayj, buat daripada emas, tapi Jurayj tak bagi. Nampak tak? Sebab tu kadang-kadang dah dia pelacur, orang pelacur, orang buat zalim, orang jenis berita jenis kita terjahat ni, dia buat main kadang-kadang bukti kita kena selidik, walau dia bersumpah dengan nama Allah sekalipun. Tanda-tanda nak berubah tu kadang-kadang tak nampak. Sebab tu tuan-tuan, ayah anda umur apa sekarang? Seperti pukul 10 boleh ke? Boleh ke? Lain macam boleh macam tak kalah. Boleh. Mukanya buah manggis tu tengok. Umur apa sekarang? 63. Sudah lebih 3 tahun. Sepatutnya dah meninggal dah. Kurang ajar tu saat ni. Yang berhormat, Dr. Jurayj, berapa umur sekarang? Muda lagi 3 tahun cukup 60. Nah, yang dah kira umur apa? 83. Lagi 10 tahun sama dengan dia. Tak apa lagi. Tak apa. Ni Tuan Haji Asmara ni berapa umur? 61. Udah setahun lebih. Sebab apa Nabi cakap umur umat aku antara 60 tahun yang hidup? Dia ulama apa rahsia? Nabi cakap ni something lah. Orang buat kajian. Rupanya ada ulama kata umur 60 tahun ni, bila dia tak mati lagi dan bertambah umur yang lain, umur baru, maka di sana ada 2 benda. 60 tahun selalunya umur ini umur hidayah Allah. Kalau orang ni berubah start 60 tahun, dia akan berubahlah dengan sebaik-baiknya sampai mati. Contoh dia ayah anda kita. Contoh dia Tuan Haji Osman. Kalau orang dah berumur berani mari masjid, hebat dah tu. Dan kalau orang tu umur 60 tahun, kalau dia tak berubah, selalunya susah dapat hidayah daripada Allah. Pengalaman kita cakap ni, kita pernah nampak orang tersebut. Seorang yang ni lah, nampak masjid, ada orang gelang mah, rantai mah, blouse jaket pakai jean Levi's 501, seluar ketat, lelaki, perempuan, seokok, cakap something. Sebab tu dia pakai mah. Orang pakai mah, kenapa lelaki tak boleh? Sebab psikologi orang jual mah, buat mah, dia kaji. Orang lelaki kalau dia berani pakai mah, maka automatically dia akan jadi seorang something. Betul? Kalau orang perempuan kena pakai mah, orang perempuan kalau makin pakai mah, maka dia akan jadi berseri-seri, maka makin cantik, makin ramping. Batu isteri sahabat susah, tapi bini kaya sebab banyak barang kemah. Kalau makcik-makcik di belakang nak bagi tubuh badan cantik, gebuk, pakai mah. Ya. Ini orang yang jual emas sejak umur dia 17 tahun. Saksi ni jam ni dia bagi kat saya. Bukan merah jam, sama ngemas kat jam ni pun. Nampaknya merah. Ni bukan merah pati yang salah faham. Jam ni ribuan, baru ni tengok, Masya Allah, dekat airport mahal pula dah. Dia naik tinggi-tinggi. Dia bagi. Dan saya belajar psikologi dia. Kenapa perempuan pakai emas? Sebab tu pakai emas, perempuan jadi bertambah seri. Kalau muka tu hitam macam periuk tu, tak hitam, mana makin seri. Kalau orang lelaki pakai emas, confirm tak masuk masjid dah. Percaya tengok, dia sombong. So nak bagi dalam bahasa mudahnya, yang masa yang ada ni, ibu bapa sekalian, insya-Allah masjid saya pun mari ni first time aku pijak Lubuk Merbau. Pertama kali baru ni mari Pinu Pegalang Hulu, jauh nak mampu. Aku dah lama tak naik kereta lebih daripada 5 jam sebab masalah tulang belakang. Saya mana ceramah, saya tak akan ambil tempat-tempat yang jauh. Kalau Kelantan, saya tak ambil belah-belah Gua Musang. Saya ambil ke Pakalan Cepor, Wakaf Cik Yeh, Wakaf Mempelam,
Kan ada dekat semua ni. Kalau Terengganu pun, kalau Terengganu pergi Kuala Berang pula, jauh-jauh hulu tak pergi dah. Pak nak kereta. Pertama kali saya mari sini. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya nampak kebanyakan adalah masyarakat orang Islam itu sendiri. Tapi janganlah jadi macam mana Syekh Muhammad Abdul sebut, Al-Islam mahjubun bil muslimin, orang Islam terlindung dengan disebabkan perangai orang-orang Islam. Okey, juara segala-galanya. Tolong kita kena hijrah benda ni, tolong bantu. Siapa yang ada anak-anak bermasalah, bincang dengan pihak berkuasa. Jangan sembunyikan anak bermasalah. Ada sekolah dia rahsiakan anak murid dia berzina. Ada sekolah merahsiakan anak murid melahirkan anak, dia rahsiakan sekian. Contoh dia. Kena nak jaga maruah sekolah, ada juga sahabat berekat lah sekali buat jadi. Kami teruk juga dibuatnya. Dia bawa budak sekolah ni pergi rumah kawan, budak perempuan datang rumah budak perempuan. Jadi kita tengok, mana ni Ina ada nak pindah, nak ajak Ina pergi pekan. Dia bawa budak Ina perempuan ni, budak perempuan ni bawa dia naik satu tempat rekreasi, duduk di sana tunggu ada berapa jantan datang. Lepas tu budak Ina naik lelaki ni pergi kedai minum. Lepas tu 8 orang berzina rogol bergili-gili, macam kena tangkap boleh kat Taiping. Bila budak ni mengandung, 8 orang dapat tangkap, pilihlah mana lelaki yang hendak. Dan saya jadi saksi. Kenapa? Kerana bapak-bapak, mak-mak dia orang biar. Jangan salah pihak berkuasa. Jangan salah pihak jabatan agama, jangan salah pihak kerajaan. Kalau anak kita rosak, jangan salah JKKK atau bahasa geramnya jin kepala gerah. Jangan salah Tok Bengulu, jangan salah apa nama pengurusi masjid. Anak sendiri buat salah, kan tak malu bodoh. Kenapa anak-anak tuan-tuan berani merempit malam-malam? Na'udzubillah, bukan puji anak. Kenapa anak saya tak berani merempit? Nakal ada orang ni pun. Anak ustaz juga. Ngorak pun lebih kurang. Contohlah, bukan ni contoh. Marah dan haram aku tinggal buah kan. Dia driver aku, tinggal aku kat kecil mana mampu aku. Kenapa anak orang lain, anak kita tak merempit? Kenapa anak orang berani merempit? Bukankah daripada jenis keturunan yang sama? Sebab hijrah tak dibawa dalam hidup. Rumah tangga isteri bergaduh, baru ni balik, saya balik haji 27 bulan 28 ibu telefon, Ustaz, ya, kami dah bercerai. Lepas tu, lah suami saya nak dengan saya semula. Lepas tu melepas je lah. Apa hal pula, dia kata. Masalahnya tak 3. Apa dah muka dia meh? Betul tidak aku cakap? Talak 3 tahu berapa lama? Doktor dia kahwin berapa lama? Baru 3 bulan dah talak 3. Tanya aku Cina buta. Membuta aku mikirnya. Nak suruh aku Cina buta? Celaka tu dia ni. Cina buta haram, Allah laknat. Tengok, Allah di Perak ke apa orang kita cerai lah, ya Allah. Saya tak tahu kadang-kadang kan, nenek kita sampai jadi mumia tak bercerai. Grandfather kita sampai muka jadi mumia. Kalau masuk hutan beruk lagi habis. Ingat ke hantu engkau. Tapi tak bercerai pun. Yang kita ni konon-konon ikut sunnah, menikah lebih seorang lagi, bini pertama diabaikan. Siapa dia buat panggil kat sini beritahu dia? Sila datang cabar saya. Tapi kalau buat cabar benda jahat, kita sembang elok.
Sunnah Nabi. Nabi kahwin rumah duduk dekat-dekat. Nabi kahwin ramai, tapi rumah isteri Nabi dekat-dekat. Setiap hari Nabi ronda. Maimunah, awak ada makanan tak? Ada sedikit ya Rasulullah. Baiklah, kalau ada lebih awak agikan kepada rumah Aisyah, boleh ya? Baiklah ya Rasulullah. Hantar rumah sama saudah boleh berlawak, boleh suap tonyah mulut, muai dekat mulut Aisyah. Aisyah pun tolak balik ke muka dengan Nabi kenal sekali. Nabi Nabi senyum. Perbuatan bergaduh saudah dengan Aisyah. Duduk dekat-dekat. Kita menikah ramai. Pertama di Langkawi, duduk Lebuh Merbau. Nombor 2 duduk di Kelantan. Nombor 3 dekat Johor. Nombor 4 di Lombok. Putih pecah pukul lutut. Nak ada macam mana? Udahlah kerja, kenapa sawit? Harga jatuh selepas pilihan raya. Angkaran korang juga. Getah sekerap RM1.60. Dapat 10 kilo RM6 bagi 2. Lah beli beras pakai jilat seorang sikit. Kalau masak cepat habis, jilat dia simpan lama sikit. Cicak pun tak ada. Lain aku nak berjilat lepas dia lah. Orang nak nikah ramai, dia pun nak juga. Tapi bini pertama ditinggalkan, atau bini kedua diabaikan. Ramai bini-bini makhluk Allah ni telefon nak WhatsApp kat aku geli kalau aku telefon WhatsApp dia. Kahwin lebih siapa tak nak doktor? Betul tak doktor? Ikhlas jawab tu, angguk bagus. Maka doktor dah 2. Isteri datang ke? Biar sembang lah kan, dia tak kacau. Bukan main, boleh jadi wabi sikit, belagak nak kahwin lebih. Bukan doktor ni, belum kahwin lagi kan? Tuan-tuan, siapa lelaki tak nak kahwin lebih? Betul tak ayah anda? Buat tak dengar pula. Amboi. Mana ada orang tak nak, yang duduk atas kerusi tu, yang OKU pun sama juga. Dapat menikah seorang lagi elok semayang diri. Sama je, gigi reban pun jalan bawa tongkat yang kaki 3 ni kan. Dah menikah baru, hilang tongkat, kaki 3 naik atas, pegang duduk di bawah. Lok-lak punya orang tua. Cakap power. Bini budak. Tengok dekat Pakar Terengganu, laki umur 62, bini 18 tahun. Aku tengok aku geram sungguh. Mak mentua dia baru 42. Patut menikah dengan mak mentua dia, tak mau menikah. Ya anak dia kata pun nak Tok Wan lah. Nikah 2 bulan nigel orang tua tu. Terkejut. Kau nampak? Bukan semua nak nikah. Ni ayah anda ni sama yang kat tiang sama je. Cuma takut itu je. Menggeletar baru tanya dah geletar dah. Saya lagilah. Peminat-peminat tentu ramai. Kan? Handsome masuk sikit kan? Suara ada babe. Jadi ada je bunyi-bunyinya, tapi kita ni bukan ialah kita takut tak adil kan. Tak adil, jadi kita kena satu cukup lah. Cakap kau pasal anak dah depan. Silap cakap kan. Asal mana dia nak beritahu semua nak, tapi jodoh ini kerja Allah. Kawan saya Ustaz Fauzi kahwin Datuk Zahzan tu nak mari ceramah besok ni, Dr. Zahrudin. Dua ceramah slow ya. Mana kita dua. Aku marah satu. Dia mana kita merupakan mana dua. Kita ceramah dekat 2 jam nak terkeluar pelahang melohok apa namanya halqum ni seorang. Kita niat pun dia kena marah. Niat bini nikah Syah baru niatkan lintasan hati, baru melintas tak habis datang. Malalah tak kita tu. Nampak no kumpulan KBM, kumpulan bini menakutkan. Tapi nak beritahu sekalian, nak beritahu
dalam hidup rumah tangga pun kena ada hijrah. Betul tak? Betul tak? InsyaAllah. Jadi moga-moga apa yang sampai pukul 10 tepat ni udahlah tu. Saya pun nak balik, rindu ke bini saya, ya. Jadi insyaAllah rasa-rasa tuan-tuan doakanlah dalam bahasa mudah, kalau saya meninggal nanti, tuan-tuan meninggal nanti, kita doakan ni jadi saksi kan. Malam ni umat Melayu, umat Islam di Lubuk Merabah ni banyak berhimpun bersatu padu dengan ilmu. Ni kita nak. Kita ni pasal bergaduh supaya ilmu tak ada kan. Role model tu hilang, qudwah hasanah tu dah hilang. Semalam ni saya sebagai role model datang ceramah jauh-jauh 2 jam setengah, 3 jam lah rehat semua sebagainya. Dan mari ceramah tuan-tuan, jadikan ini pertemuan saksi bila kita mati nanti, boleh? Kalau saya macam apa lagu tu, apa lagu Ali Cat, dia kata andainya ku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga kan. Kalau saya pergi dulu, ibu-ibu kemudian, bapa-bapa kemudian, insya-Allah diizinkan Allah saya tekan tunggu mana orang Lubuk Merabau. Nak tak? No. Kalau ibu-ibu bapa-bapa pergi dulu, saya kemudian tu paling baiklah. Ya. Allahu Akbar. Cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah. Yang lemah, yang minta maaf tuan Haji Semarang ni, ya, kalau panjang masa. Janji sejam tadi kan? Sejam ke tadi? Sejam, tapi yang saya tahu quotation kat sejam je, ya, tapi saya berilah bonus kan. Walaupun tahun ni bonus tak dapat, ya. Pada muka korang. Jadi bagi contoh lah, contoh panjang ujung tak mengata korang gurau-gurau. Jadi yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang dari diri saya sendiri. Dan insya-Allah kepada yang berhormat yang di sini, teruskan perjuangan anda. Dalam bahasa mudah itu, kalah bukan bermakna kita rebah, tapi kalah bermakna kita ada muhasabah. Ada sebab-sebab Tuhan bagi kat kita, insya-Allah kita bangun semula untuk ke arah umat dan Islam, insya-Allah. Bagi mereka yang menang, ini bukan nikmah tapi adalah tanggungjawab. Ingat, ingat. Jadi kita takut nanti rasa-rasa menang, satu rasa macam satu apa namanya heboh, satu kemuliaan. Tak. Pemimpin ada satu amanah, bukan satu kemuliaan. Yang bagi mereka yang menang, yang kalah muhasabah, insya-Allah. Jangan salahkan siapa-siapa, ada sebab dia. Jadi kita menung balik apa yang telah kita laksanakan dan kita lakukan. Kalau baik, dapat kebaikan daripada Allah. Kalau sebaliknya, kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah jumpa lagi, sambung balik ni, ya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri sendiri. Akhir kata pantun 2 kerat, pucuk paku, ubi kayu, thank you, I love you. Itulah bunyinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.